Hi guys dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya Amy. To start off with, we just want to say thank you to our sponsor untuk episod hari ni, which is Oppo. Thank you guys so much. In the house hari ni we have the king, queen and princess of TikTok. Hey, kita ada Ain, Mirul dan juga Soraya. Hi guys. Hi, say hi. Hi. Apa khabar you guys? Oh my god, dah lama tau I tunggu this episode. Takutlah ya guys, ini baru betul-betul kita ada peluang untuk jumpa Kak Amy. Ini salah satu terimalah fans awak, Amirul. Tahu tak apa yang kelakar? Sebenarnya I fans diorang. Aduh, macam mana ni? I fans you guys juga. Sebab I rasa macam setiap hari you guys punya content selalu akan lalu dekat my FYP. And I think it's just something pasal you guys punya content yang sangat spontan, sangat funny dan orang boleh relate. Sebab kita semua, I think in everybody punya life ada seorang yang memang minat dengan TikTok. And ada orang yang mungkin nampak macam sedikit terpaksa lah. So tak saya nak cakap siapa yang lah. terpaksa tu saya. Yang betul-betul minat tu dia kan? Macam lah apa yang kita nampak kan. Tapi ada game baru. Kalau tidak sebenarnya 2 orang je kan? Sekarang I dah paksa yang baru. Oh, Terimalah. tapi Soraya sebenarnya dalam dia yang paling power Syariah, you like TikTok? Say yes. Okay, so normally untuk Studio Sembang kita akan mulakan dengan soalan yang sama every single week, which was how was your childhood? Sedikit banyak lebih tentang latar belakang you guys lah. So siapa nak start dulu? Kita bagi Amir. Apa kata? Soraya latar belakang childhood. Childhood you Masih macam mana? Dia Sial masih je. child, minta Baru maaf, 3 tahun. Baru 3 tahun dah nak kena cerita latar. Okay, Ayang start dulu lah ya. Awak lah. Mana? Awesome. Awak. Okay lah, saya start dulu lah. Okay. Kalau tidak 2 jam 3 jam jadi show ni. Tak, I Okay. rasa orang suka je nak tengok sebenarnya. So latar belakang maksudnya dari kecil Yes. Okay, membesar mana semua maksudnya Ya. macam tu. Okay, Ain membesar. Ain ke aku ke? Aku Ikut preference Okay, masing-masing. Okay lah. Okay. Aku dulu membesar memang dekat Sentul lah. I is the Sentul kid. Oh, Sentul. Tahu Sentul mana? Tahu, of Of course. course. Tapi lahir sebenarnya kat Terengganu. Tapi aku memang lepas dah 3 tahun macam tu, parents aku decide untuk kerja dekat KL. So disebabkan itu aku memang besar kat KL semua. So aku bila orang tanya orang apa, aku tak tahu nak jawab apa tu. Lahir kat Terengganu, membesar kat KL, kampung dekat Sarawak. So aku tak tahu nak jawab apa. Mix, banyak mix. One Malaysia. Kita macam tu. So and then memang sekolah semua kat sini. Aku sekolah kat Konvent Sentul. And then sekolah menengah konvent. Aku sekolah rendah, sekolah menengah, so sekolah perempuan tau. I is a very the Ayu wanita yang sopan santun. Wow. Yeah. First time dulu bila aku pergi tuition lah, aku tengok macam budak-budak sekolah lelaki. Tak ada apa pun. Tengok je tau. Cuci mata je. Yeah. Tak ada apa-apa tau. You is my first love and my last love. Ya. Percaya ke? Comel. Percayalah aku Okay, so macam mana aku boleh, sampai mana aku nak cerita childhood aku ni? I don't know. I mean, I ada soalan juga. Tapi kalau I dah terjawab, I jawab je lah. Okay, and then zaman dulu time aku sekolah menengah semua, aku sebenarnya tak ada niat pun nak masuk dalam industri ni tau. Tapi yang mak aku tahu ataupun confirm adalah aku adalah sejenis mulut memang bising je. Dari kecil dulu aku memang macam tu. Dari sekolah pun akulah dilantik sebagai ketua rumah sukan. Akulah sebab ketua rumah sukan tak payah terror pun kan. Askar terror banyak cakap, kena terror kat lah Kena terror lah sebenarnya. Kena leading semua pasukan-pasukan sports tu kan. Mungkin sekolah aku special sikit lah Bukan special tu brand. Okay, so tapi aku memang sejenis banyak cakap lah. Tapi bila aku dah masuk universiti pun aku belajar. Aku ambil course music. And then dari diploma sampai degree pun music in composition. Tahu-tahu habis degree termasuk line ni. So itulah macam mana lah aku boleh masuk line ni. Itulah story dia. Dulu aku start dengan modelling. Lepas tu first show aku ada dekat HIP TV. Tak salah aku nama show tu Girls Only. Dekat Girls Only ni lah aku belajar bersiap, Emilia. Aku belajar make up semua. Kau tahu kan, kalau aku pergi mana-mana event semua, aku make up sendiri semua. Yes. Aku belajar daripada show ni. Sebab aku kena tunjuk orang macam nak make up. So aku belajar semua dari show ni. And then after show ni baru aku masuk dekat TV3. The first show is Embas. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada lagi. Alhamdulillah, yes. Tapi Ain pernah tak terfikir yang this is your macam cita-cita ke benda tu macam terjadi macam tu? Terjadi rezeki macam tu je kau nak sampai. tahu betul-betul cita-cita aku apa tak? Apa? Sebenarnya cita-cita aku nak jadi suri rumah tu. Betul. Oh, not Walaupun bad aku juga. tak reti
Walaupun aku tak reti masak semua. Sebab maybe betul lah orang cakap, kadang-kadang bila kita tengok mak kita macam tu, kita nak jadi macam tu kan. Faham. So cita-cita aku dulu nak kahwin laki kaya, nak jadi suri rumah. Tapi lain jadi dia. Lain, tiba-tiba aku rasa dalam family aku adalah perempuan pertama yang bekerja. Wow. So aku dah macam, sebab kita tengok mak kita, and then kakak aku pun kahwin jadi suri rumah. So bila aku kahwin, aku nak jadi suri rumah jugalah. Sebab kita tengok kakak kita macam tu, mak kita macam tu. Tapi bila dekat aku, nasib dia jadi lain. Dia punya turning point jadi lain. Turning point aku bila aku masuk universiti. And then time aku masuk universiti pun, aku ada rasa macam malas tau nak study sebenarnya. Sebab aku rasa macam nak kahwin dengan lelaki yang proper, and then nak jadi suri rumah. Rasa macam tu. Tapi turning point dia bila aku decide untuk bekerja. Boleh cerita kan? Saya ni cerita lama tau. Cinta-cinta monyet tau. Jangan percaya. So turning point dia bila aku dapat ex-boyfriend aku yang sejenis, yang marah aku, macam tak kasih aku kerja. Lelaki macam tak payahlah kerja, tak payah. Dulu aku buat modelling dulu, dia tak kasih aku buat modelling. Dia rasa macam modelling tu macam kerja yang macam tak bagus, macam susah, macam yelah kita kena posing-posing, macam menunjuk. So dia tak suka. So turning point aku kat sana. So aku cut off aku punya relationship dengan dia, and tu turning point aku untuk kerja. And then sampai sekarang aku tak stop kerja lagi. Ya, dia lain tau kalau benda tu jadi pilihan you daripada benda tu jadi macam sejenis paksaan daripada seorang yang third party. Tu tak fair tu. Tak fair. So aku rasa benda tu macam, kenapa nak stop kan? Kita, setiap orang ada apa tu, impian, ada dream. So time tu dream aku memang nak jadi model. And bila orang stop aku, my parents also tak stop aku tau. So bila ada orang stop aku rasa macam, ini tak boleh ni. So itu turning point aku untuk aku start kerja and cari duit lah. So aku punya cita-cita nak jadi suri rumah tu. Kau borak apa seorang-seorang? Aku dengar tu. Dia support mami dia. Go mami say. Go mami, go mama. Siapa mak kau? Mami ke mama? Okay. So lepas tu memang apa cita-cita aku nak jadi suri rumah tu semua dah tak ada dah. Sekarang aku tak boleh bayangkan aku jadi suri rumah sebab aku dah biasa cari duit lah. Faham. Tapi rezeki lah Ain. Dan saya rasa kalau you jadi suri rumah, I rasa akan ada ramai yang macam menangis lah kalau you tak ada, and diorang tak terbiasa tengok you punya hosting semua tu, yang orang memang suka kan. So sekarang kita nak tanya Mirul. Aku pun tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar. Takkanlah korang tak pernah discuss. Aku tak pernah dengar cerita childhood dia. Jom kita dengar. Okay, jom kita dengar. Mirul, macam mana childhood you? Awak ada childhood kan punya cerita? Ada. Takut tak ada lah Baby nak listen. Lahir kat mana? Besar kat mana? I besar dekat Poklang, kat Kelang. Oh my god, orang Kelang. Orang Kelang. Sama doh. Oh ya. Ya, Teluk Gadong. Oh, Teluk Gadong. Ya. Sebelah je lah. Oh my god. Ada orang mengaku sebelah pula, jiran pula. Tapi orang Kelang kan, kita semua memang ada this one thing lah Ain. Aku tahu, Kelang gangster ni, ya. Betul doh Ya. Nampak je macam pendiam, sebenarnya dia sebalik sampai gangster. Yelah dia pun nampak je macam ni. Okay, teruskan. Sorry, minta maaf. So born and raised in Poklang. I see. So until now also kerja pun dekat Poklang lagi lah. So dulu time Mirul membesar, apa cita-cita Mirul? Pernah tak terfikir akan jadi TikToker? Tak ada. Dengar cita-cita. Cita-cita apa dulu? Cita-cita awak? Cita mana? Yang kita punya cita-cita tu. Kita punya cita-cita. Jangan buat muka-muka macam tu dekat kamera. Awas sangat cawan dah Betul dah. Cita-cita awak dulu. Cita-cita dulu nak jadi Kenapa awak pandai saya? Cita-cita awak tau. Saya dengar jawapan. So jadi pilot lah. Pilot? For army lah. Oh cool. Style juga job tu. But tapi terjadi TikTokers. Terjadi TikToker. Jauh tak beza, tak jauh kan? Okey je sebenarnya. Dua-dua macam. Dua-dua macam. Okey apa? Okay, so Comel. Okay, so satu lagi I ada dengar pasal Ain dulu. Is that dulu Ain study music kan? Yes. Yeah. Saya study music dulu. So lain I ada soalan pasal tu. Sebab kejap lagi I nak tanya Mirul pula. Mirul study apa? Mirul sekarang selain daripada TikToker, apa side hustle you Mirul? So sebelum tu I tanya Ain balik dulu. Nampak tak Emilia ajak awak sini sebab awak TikTokers tau. Ya. Susah nak jumpa Emilia ya. Weh, jangan main-main dengan TikTokers ni. Setiap minggu, setiap hari viral. FYP.
Okay. Dulu aku ambil diploma in music. Degree pun degree aku ambil degree in music composition. Menulis lagu. Majoring aku classical guitar. Daripada diploma sampai degree in classical guitar, diploma in classical guitar. Sepanjang I kenal you kan, bila I buat research ni I paling terkejut lah nak dapat tahu information ni. Betul tapi ni aku orang tak tahu aku stress gila time study music dulu. Sebab aku ingat dulu aku suka main instrumen juga. Tapi dia lain tau bila kau minat as a hobby and kau ambil belajar macam study lah kan. Bila study benda tu tak jadi fun tau untuk aku faham. Dia jadi stress sebab kau kena macam kau kena buat benda tu. Kau kena paksa macam okay, contohnya 1 minggu kalau composition kau kena at least ada 3 lagu. Seminggu 3 lagu. Kalau macam kita buat benda tu as minat, okay, dapat ilham baru buat. Tapi bila kau ambil benda tu, kau dapat ilham ke, kau tak dapat ilham ke, kau kena buat. Kau faham tak? So benda tu stress. Benda tu stress. Especially aku punya classical guitar, aku sangat-sangat stress. Sebenarnya dulu time aku diploma, time second year macam tu, aku nak tukar electric guitar. Sebab untuk dekat UiTM, untuk kau nak ambil electric guitar, kau kena ambil classical dulu. Dia macam basic classical guitar, and then baru kau boleh tukar electric guitar. Tapi lepas aku ambil classical guitar tu, tiba-tiba aku suka, then aku buat sampai degree, then aku rasa susah gila. After aku habis degree je, after aku dah grad, aku letak gitar sampai sekarang aku tak sentuh. Sebab aku punya memang aku Dia macam sejenis PTSD kan, macam dah trauma sikit dengan trauma gila. So sekarang ni sebenarnya dari dulu aku minat main drum, tapi bapak aku tak layan. Aku pernah minta bapak aku nak main drum, semua bapak aku tak layan. Tapi lepas dah kahwin guys, kita yang menentukan duit kita. So kita belajar drum sendiri. Sebab you guys actually sebenarnya banyak ada lah bila I research, I nampak banyak pasal music yang masih jadi satu benda that's very present in your life lah. Contohnya kan you ada beli piano. Yes. Untuk Mirul. Tapi bila I dah baca, lepas I dah tahu dah you degree pasal apa, I fikir macam sebenarnya ni macam ni cover line ke. I beli piano ni untuk Ain. Hadiah anniversary tapi untuk dia sendiri. Bijak kan. Kalau I ada anniversary, I buat benda sama. Kita kadang-kadang kena shock sendiri. Sebab kalau kita tak shock diri, siapa yang nak shockkan kita? Macam tu konsep hidup aku. And then Ain punya video yang drums tu pun viral. Yes. Orang suka tengok. Aku sebenarnya memang suka drum. Aku rasa sebab aku pun sejenis bising. So aku suka benda yang bising. Sama dengan aku. Sebab Mirul tak boleh handle kebisingan aku. So hanya drum je boleh handle kebisingan. Dia pun boleh main gitar juga. Dia boleh main gitar juga. Oh, dah start balik? Dah start balik. Oh, sebab good. dia bagi hadiah birthday kat aku last year. Dia bagi gitar kat aku. So aku start lah balik pegang. Itu baru aku start balik pegang gitar lah. So Mirul bagi gitar dekat I, tapi gitar tu bukan untuk Mirul lah. Kita just nak clearkan lah. Bukan. Faham. Dia sendiri tak boleh. Dia tak boleh pegang gitar tu. Okay, so sekarang turn Mirul pula. Selain daripada jadi seorang TikTokers, apa side hustle Mirul? Sebab I rasa kalau Mirul boleh consider TikTokers ni boleh jadi full time job tau. Sebab you pandai sangat. So I work by myself. I own businesses lah. So do some logistics lah. Transportation. Super fun Housing development, something like that lah. Tak, sebab I rasa dia sangat kelakar. Sebab you guys macam sebagai seorang couple, it's like tengok yin dengan yang. And I rasa macam itu juga apa yang macam menarik orang untuk tengok you guys punya content. Sebab dia nampak Ain yang paling bubbly, yang paling outgoing, yang paling personality so big. And sebab tu sesuai jadi. Tapi Amy susah gila tau aku nak ambil dia. Serius? Ya Allah, setiap kali buat TikTok tu, tak nak lah, apa lagi ni. Sebab tu aku berani one take je dengan dia. 2 take dia dah okey dah tadi. Dia tak nak. Actually, my next question yang I nak tanya you guys sebenarnya is about macam mana you guys boleh jumpa seorang daripada logistics background yang sedikit lebih serius. Seorang dah jadi a very successful actress, host, penyanyi semua. So macam mana you guys boleh jumpa? Dekat mana event apa ni? Saya jawab. Dia suka jawab ni. Saya jawab lah. Janganlah jawab. Instagram lah. Tapi yang paling penting yang korang kena tahu, dia ngorak I dulu tau. Okay. Mana ada, tak ada. Okay, so I nak tanya kat saya. I nak tanya soalan yang anti-anti yang nosy ni. So apa ayat tu? Apa opening line? Ingat tak? Apa opening line untuk pancing hati Ain?
It's just suggestion kan. Masa dia kat Bali kot. Oh. So I just suggest some few places lah in Bali lah. Okay. So soalan satu lagi tambahan. Mesti you dah macam dah lama dah nampak I Oh, kan? lain cerita lah. Ya, I nak tahu cerita yang lengkap ni Mirul. Oh. Awak dah lama usia saya kan? Tak juga. Cakap je lah. Aku tak tahu part ni. Tak pernah tanya. Ya ke? Sebelum tu awak you want to hold, you hold lah Boleh je. pegang. Kalau Soraya tahu cerita, Soraya boleh bagi tahu juga tau. Kita orang nak tahu. Dia tak ada. Ya, suggestion lah. Sebenarnya sikit, macam mana awak boleh nak mesej saya? Ya, itu soalannya. Itu saya pun tak pernah tertanya. Macam mana awak boleh mesej? Saya perempuan ke berapa awak mesej? Tak tahu, banyak kot. No. Just a suggestion lah pasal dia kat Bali. Masa tu, tapi pun interested lah to know her. But ego kot, tak ada lah. Macam pick up line sangat apa semua kan. Tak ada, just suggestion. Just suggestion. So, dia main cool. Dia tak salah aku first message dia cakap cantik Subang. Itu je doh. Ayo. Dia tak ada nak ngorak ke apa tau. Tak, dia suka pakai subang pelik-pelik tau. Mana ada pelik-pelik? Dia Mi cantik Tapi dia kan? fashion lah. Dia Tak, macam dia very ada- It's fashion. It's fashion. Dia ada anting-anting yang macam kitchen api lah. Oh, aku suka. Kitchen telur Dulu lah. aku suka pakai Telur mata tu kan. Dulu aku suka pakai subang macam telur mata, kaktus, api. Aku suka emoji. Baiklah, babe. Sampai hati awak panggil itu subang-subang pelik. Sorry Itu lah, fashion Mirul. tau. You know nothing about Okay. fashion, Yeah, okay? you know nothing. I don't Just know. drink the water. Okay. So first dia message tu, and then dia message aku suggestion semua. Faham. Tapi page dia private tau sebenarnya Amy. So aku macam, aku tak kenal siapa dia, tapi kita orang kerap message. And then time tu aku message ramai orang. Nak juga belakang. Tak, sebab that was my next question. Apa yang membuatkan Ain rasa macam Ain nak reply? Sebab I'm sure Ain dapat banyak gila DM. Sebab dia je yang tak ada pun nak mengorat tau. Dia macam lebih nak berkawan, nak kenal. Yep. Allah, dia cabut. Tak apa. It's okay. I'm pretty sure that's just the... Sorry. Okay. Tak apa, Benedict takkan boleh marah kalau orang cakap sorry macam tu. So dia okay je. Okay. So, dia je yang macam tak ada nampak macam orang lain macam you look pretty tu dia. Dia tak ada. Yeah. Dia macam message yang macam sempoi-sempoi je. So, insting aku rasa macam nak try kenal dia. Faham tak? Sebab aku tak tahu siapa dia. Sebab dia mungkin sebenarnya itu- aku blind date tau. Aku tak pernah tengok muka dia ke. Aku tak pernah. Sebab dia private kan? Sebab dia private. Oh So gambar pun kecil betul kan. So aku macam tak nampak. Memang tak nampak. So first time aku jumpa dia, memang aku reject doh. Betul. Okay, ni cerita menarik. Betul. Lepas tu aku jumpa dia, aku macam rempit mana aku keluar ni. Ya weh, aku macam rempit mana ni aku jumpa ni. Aku tak nak percaya dah blind date ni. What? Aku macam Wait, tu. kenapa Mirul? Aku keluar ni, kau tahu tak kita orang first jumpa dekat Birch dekat DC Mall. Tapi Ada cantik satu. apa restoran tu? Cantik kan? Pakailah proper-proper kan ke meja ke. Mirul, you tak pakai cactus earrings ke? Dia pakai topi macam apa? Topi apa? Snapback apa? Snapback. Snapback letak belakang. Pakai hoodie je. Pakai short. Pakai slipper weh. Aku ni pakai cantik tau. Macam mana tu dia ni future husband aku kan. Dia pakai macam tu je. Lepas tu jumpa kan. Jumpa macam at least hi, salam kan. Dia jumpa macam hi. Macam tu je. Ya, lepas tu ni kau dah tahu tak? Dekat bus ni kan, proper je kan. Dia panggil waiter. No, tidak no. Tak, Kita dia bukan pasal pangkang. tu. Dia pasal orang keluar dating dengan slippers. I faham lah kalau korang dah dating lama ke. Dia pergi birch pakai slippers. Ya, aku sedih, aku beras tau. Tapi terkahwin. Tapi terkahwin. Sebab yang Terkahwin lah. yang tu. Lepas tu yang tu kan. boleh. Lepas tu ada satu part tu kan. Aku dah macam, okay, dia ni macam rempit tapi tak apa. Lepas tu dia tanya aku, dia macam gentleman. Dia tanya aku, you okay tak? Orang smoking. Dia tanya macam tu. Macam respect kan. Ya. Lepas tu kata, actually I tak ada lah. I tak selesa lah dengan orang isap rokok. Oh, okay. Dulu dia isap rokok. So, okay. Sekarang tak ada lah. Tapi dulu dia macam tu. Lepas tu aku boleh terima dia, Amy. Aku terima tau. Menyesal ke? Tak ada. Tak lah. Sebab I rasa mungkin akan ada lah. Of course part tu yang Yes, kadang-kadang ada kita tak spark lepas aku rasa Yeah. dua. Tak, pasal I tak pernah lagi smoke dalam restoran. Boleh smoke dalam restoran. You smoke kat dalam restoran tu? Dalam gila. Weh. Dekat dalam. Dalam restoran tu. Tapi tempat tu memang boleh smoke. Mungkin itu so- 2018 you guys Yeah, semua. 10 years. Oh, so time tu boleh lah. 18. Oh, 18. Time tu. Kita dah dengar side Ain.
Sekarang I sebenarnya I lagi curious pasal Side Mirror. Sebab apa konsep Aku pun ni? curious. Bagus. Nasib baik Apa kau konsep tanya. ni? Apa awak cuba? Kenapa awak buat macam tu Ya. Awak tahu awak keluar dengan saya cantik, penuh karisma. Kenapa awak buat macam tu? Sebenarnya Tak ada konsep apa. I'm not trying to impress her lah. Just jumpa, nak jumpa dia in Tapi person takkan lah. awak tak berminat langsung dengan saya Takkan awak jumpa saja nak buang masa awak. Lepas tu balik kan Amy kan. Ni lepas geram ke? Lepas geram. Okey. Tak ada siapa boleh dengar Amy. Kau je tak boleh apa, I dengar. nak dengar. Sekejap, belum balik lagi. Lepas tu, magic. Apa? Apa magic? Dia buat magic pun kat aku. Magic apa? Kau tahu tak? Jumpa first date dia buat magic. Dia magic macam ni. Okay. Kau letak tangan kau macam ni. I patut buat Okay. I letak dah, letak dah. Okay. letak. And then Nak tengok naga dah mari. Nak tengok naga lain kan? Okay. Try turunkan cawan tu. serius ke? Dia buat kat aku benda ni dah. Ni bukan magic. Ni I dah stress dah sebab I takut benda dia akan jatuh. Pandai-pandai I Jangan. Dia buat macam tu first Dia date. buat macam tu. Aku Tak, reject. Kepangkar. I rasakan kalau I cuba nak defend Mirul sebanyak Stop. boleh, walaupun ni bukan satu task yang senang lah untuk defend Mirul dekat sini. Mungkin dia nak you nampak the real him. Dia tak nak macam pretend. Dia nak tengok sama ada you guys boleh ngam as the real Betul lah, you ke tak. Betul So itu cara yang paling ikhlas kan. Itulah. Tapi kita perempuan ni, kita sukalah yang macam tarikkan kerusi. Aku suka tahu lelaki macam bukakan pintu. Kau bayangkan first date tu nak bye-bye bila balik tu. Okay bye. Tak hantar pun kat kereta. Bye-bye. Jalan sendiri tau. Aduh. Dia tanya kereta kat mana? Oh kereta I kat sana. Oh okay. Jalan elok Aku jalan sendiri ni. Tapi walaupun I cakap macam ni, somehow korang boleh keluar second date. So bila second date offer tu datang, I cakap yes. Okay, second date tak. Lepas tu aku dah cakap dalam hati aku balik pangkar laki ni. Kalau dia nak kena, kau suruh nak betul main mic ni Suraya. Say, 1, 2, 3, DJ Akaman. DJ Akamal ni, I kena tengok video ni selepas Nanti kita tunjuk. Okay. So second, lepas aku dah kata, okay Mirul ni sesuai untuk kawan je. So aku rasa aku tak boleh lah. Okay. Laki macam ni kan. Tapi second date, second time keluar tu sebenarnya, dia bukan macam date pun. Aku tertinggal kunci kereta aku dalam bonnet. And then aku kena balik rumah ambil kunci spare. And kebetulan kita orang lepak tempat yang sama. Dia dengan circle dia, aku dengan circle aku. Faham. Okay, second time tu bila keluar tu baru aku macam, baik pula dia ni. Tak ada pula perangai-perangai rempit dia tu. Dalam hati aku lah. So macam, okay. Lepas tu third time, fourth time, and then aku rasa dia okay lah. Sebenarnya first date yang kita orang jumpa tu, bila dah banyak kali keluar, dia tak ada pun macam tu sangat. Faham tak? Aku tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Yang first date tu betul-betul drastic. Lain betul lah dia. Nervous kot. Jadi macam tu. Kenapa sayang? Second date, third date, tak ada apa-apa macam tu. Ya. Yelah. Awak okey je. Ya, bagus lah. Simple and straight to the point gitu. Tak, okay. So actually my soalan yang I nak tanya is macam of course sebelum you guys kahwin semua tu, sebelum you guys jumpa pun Mirul dah kenal dah Ain siapa kan. You guys time you guys dah macam makin serious in a relationship, you guys pernah tak terfikir macam jauh sangat you guys punya dunia, yang dunia entertainment ni? Mirul sendiri pernah tak rasa macam alamak macam mana kalau suddenly, because normally kan kalau selebriti kahwin semua orang akan tahu. Untuk Mirul, benda tu pernah tak buat Mirul rasa macam nervous ke, takut ke? Especially sebagai seorang yang pemalu. So memang actually recently je kot yang banyak kat media kan. So before this, I try to avoid lah. Banyak try to avoid. Faham. Tapi banyak Ain punya fans semua nak akan I on board also. Faham. So previously tak ada aktif sangat kan. So jarang lah masuk kan. But since Ain start YouTube YouTube banyak my appearance kan. Dia buat talk show dia apa semua. And then TikTok also. Dia lepas dia buat talk show tu, dia nak buat TikTok semua kan. Then start from there lah. Semua orang insist. So apa-apa job dia pun semuanya nak panggil I juga. Kena ada. Sekarang macam awak macam jawapan lain daripada Emilia. Emilia tanya lain tadi saya rasa. Emilia tanya apa? Aku rasa Emilia tanya lain. Je lah apa-apa jawapan yang I dapat. Apa kenapa I kan pemalu boleh masuk dalam this bukan sangat.
Sebenarnya soalan Lain soalan je. pecah sedikit Okay, lah. Okay, so soalan yang sebenarnya Macam lain. jawapan yang bagus. Ah. Cuma soalan dia lebih kepada macam bila you first nak berkenal dengan seorang selebriti, especially Ada I rasa ni. kalau Oh, datang oh. dari latar belakang yang mungkin tak pernah terserempak dengan selebriti yang memang Ain is one of the biggest juga. And so macam bila you first jumpa dengan dia and then you nak macam ada relationship dengan seorang yang memang famous, you tak pernah rasa nervous ke you terima benda tu and you rasa macam okay tak apa. Oh tak juga. Pasal actually kawan je and then boyfriend girlfriend je kan. Then masa tu awak tak ada niat nak bawa saya ke jenjang pelamin? masa tu kan accident. Lepas tu mak dengan ayah jom tengok awak jaga I. So macam inappropriate. So okay. So apa cerita pasal Okay. okay ceritakan. So actually masa tu kawan lah kan. So boyfriend girlfriend something like that. And then I accident. So I accident I dua kali masuk hospital kan ya. So 2 kali. Teruk ke accident tu? First accident the first operation. operation Second accident the racing. racing. Dia racing dekat Sepang. Bukan dalam kereta tau accident. Time tu kereta dia terbakar, dia keluar kereta and then racing. Kereta lain ni tengah racing ni. Terlanggar dia, terbang weh kat atas. Jap, diorang tak nampak ke yang kereta tengah terbakar kat depan diorang? Diorang langgar je. Pasal racing kan laju kan. Dekat tepi tau Kat sebenarnya. tepi. Tak sempat Kereta nak dia kat tepi. break. Kereta dia dekat Mungkin tepi sebenarnya. Oh my So God. kereta tu macam terlanggar walaupun Dia overshot lah. So road dah slippery. So dia terlanggar. So dia tengah lari. So langgar lah. So tercampak. Patah lah collarbone, clavicle, rusuk kaki. So sebenarnya dia So- sebenarnya planning nak kahwin is 30 30. 30. So lama lagi lah. Maksudnya sekarang baru umur dia awak 30 Azhar? 31 Sampai satu. 31. So maksudnya sebenarnya dia boleh kahwin, dia planning nak kahwin last year Last year lah. And then So pasal dia famous masa tu, dia celebrity kan. So I was in the hospital. So dia sibuk jaga. aku jaga dia tau kat hospital. Aku suap dia makan, aku cuci muka dia, letak compact powder, shading. Aku So my parents ada sekali masa tu kan, tengok dia ada, so dia nampak macam inappropriate lah. Faham. So they ask us to get married lah. Yeah. Tapi that's actually such a sweet story. You know? And I rasa macam what a beautiful start. sebenarnya Untuk you aku guys. tak tahu tau parents dia akan ada sana. Cuma aku ingat lagi moment tu aku datang bawa teddy bear besar ni. Besar gila teddy bear. Teddy bear. Lepas tu dengan makanan. Masuk ada parents dia. Aku dah dengan teddy bear dengan anak sweet-sweet ni kan. Faham. Letak teddy bear. Tapi macam salam. Tapi itu first time aku Itu first time you jumpa. Ada actually yang formal itulah first time sebab Miro ni. Oh my gosh. Diorang punya family ni kalau tak ada apa-apa ikatan, diorang tak boleh bawa perempuan tu maksudnya ataupun girlfriend diorang jumpa family. Faham, yang proper lah. Maksudnya bila dah nak bertunang ke apa, maksudnya diorang kenal memang nak serius apa tu baru boleh jumpa family. Faham. So itu adalah hari yang betul-betul first time aku jumpa diorang lah. And then jumpa dengan bawa teddy bear semua kan. Dengan lepas tu so diorang duduk je. Rupanya diorang memang memahati aku lah maksudnya. Faham. So aku suap Miro makan, aku jaga dia semua. So lepas tu baru family Miro decide untuk nak merisik lah. Faham. I was 26 at that time. Nak kahwin 30, terkahwin 26. So Orang kata jodoh kan? Tak ke mana? Doa adik hari-hari nak kahwin. Ya. Aku ni time tu umur aku umur aku berapa? Umur saya berapa? 27 27 lah. time tu umur aku 27. Almost setiap hari aku tanya, sayang bila kita nak kahwin sayang? Kau rasa tak pressure ke jantan? Pressure tau. Sayang bila kita nak kahwin sayang? Bila kita nak kahwin sayang? Dia ni takut nak bawa aku jumpa mak bapak ni. Ya. Sayang bila kita nak kahwin sayang? Bila kita nak kahwin? Gatal. Tanyalah setiap hari. So mungkin tu strategi dia nak jumpa parents saya lah. Kena set strategi bro. Kita takkan tahulah the real story sampai bila pada. Tapi inilah story apa yang jadi. Untuk Ain pula sebelum you guys kahwin, sebagai seorang yang memang tengah peak time tu, sebagai seorang pelakon, host semua tu, Ain tak pernah terfikir ke yang macam risau kalau Ain kahwin dia akan mengubah image Ain? Sebab kadang-kadang ada orang yang Yes, selalu ada yang cakap risaukan kan, benda ada ni. yang risau benda ni. Yes, Tak jatuh tahulah market. Orang siapa. kata I'm not jatuh sure. market kan. Dah kahwin jatuh market. Yep. Okay. Aku tak ada risau benda ni sebab aku tak percaya dengan benda tu. Faham tak? Macam setengah orang kata bila dah kahwin ni boleh jatuh market. Aku sejenis yang memang tak percaya konsep tu. So aku rasa rezeki tu akan datang. Rezeki sebelum kahwin lain, rezeki selepas kahwin lain, Betul. rezeki dah ada anak lain. So rezeki masing-masing lain kan. So time tu memang
aku memang kenapa aku rasa aku nak kahwin sebab aku rasa aku dah ada kerja. Aku borak dua-dua nampak. Aku dah ada kerja, aku dah umur pun dah 27 something like that kan. So aku rasa it's time untuk aku ada family. Sebab tu aku nak kahwin, and aku tak fikirlah market boleh jatuh ke apa, sebab aku percaya rezeki tu akan datang. Bila kahwin pun akan datang. So macam tu lah. Dan I rasa Ain membuktikan yang sebenarnya mitos tu memang tak wujud pun. Sebab I aku tak rasa you guys meletup. Ya ke? Ya sebenarnya. And I think yang something yang I nampak yang sangat menarik is that you guys selepas you guys dah kahwin, Ain time tu lah Ain start buat YouTube. Yes. Betul. Sebenarnya aku buat sebelum kahwin. Tapi yang betul-betul aku rasa YouTube aku orang suka sebenarnya adalah selepas aku buat family vlog lah, aku rasa. Bila ada family. Okay, so next soalan ni sebenarnya lebih untuk Ain lah sebenarnya. Is that sebagai seorang yang kerja dalam entertainment, yang dah ada macam banyak achievements yang you pernah lalui dari setakat acting and hosting and semua kan. Apa yang membuatkan Ain rasa tertarik nak buat YouTube? Ain tak pernah rasa macam takut ke nak sharing lebih? Yang akan I tak tahu, macam mungkin dia akan mengurangkan privacy yang Ain ada dengan family Ain. Tak pernah. Apa yang membuatkan Ain tertarik dengan YouTube pula? Okay, kenapa Ain tertarik dengan YouTube? Sekarang ni sampai sekarang lah, Ain punya aim untuk buat YouTube bukan untuk follower sangat lah. Maksudnya viewers kalau nak tengok boleh tengok, silakan tengok. Tapi dia lebih kepada diri Ain sendiri punya memory. So Ain buat YouTube tu untuk memory Ain, untuk Ain tengok future nanti. So one day bila Suraya besar, kita kadang-kadang gambar kita boleh simpan dalam phone. Kalau phone kita tukar, kadang gambar tu boleh hilang. Betul. And then macam zaman-zaman mak kita dulu, kita boleh je gambar banyak kan, album. Zaman dulu selalu print gambar semua. Tapi sekarang kita banyak simpan dalam phone. So aku rasa salah satu memory yang aku boleh simpan forever is YouTube. So aku buat YouTube sampai sekarang sebab untuk aku nak simpan memory aku. So itu function YouTube aku sekarang. Dan kenapa aku start buat YouTube dulu adalah sebab apa yang aku keluarkan dalam TV lain dengan apa yang aku keluarkan dalam YouTube. Faham tak? Maksudnya macam mana aku express dalam TV sangat berbeza dengan cara aku express dalam YouTube aku. Dalam YouTube aku lebih real, lebih aku. Dalam TV kita masih ada batasan tu lagi kan. So that's the reason why aku keluarkan YouTube juga. And I tahu untuk nak kekal dalam industri ni, kau kena cover at least semua tempat. It's not only TV, kau kena cover media sosial juga, kau kena cover YouTube juga. Sebab follower tempat-tempat ni semua berbeza. TV follower dia lain, orang yang viewer dia lain. TikTok viewer dia lain, Instagram viewer dia lain, semua tempat media sosial lain. So at least aku nak sentuh semua tempat ni untuk aku still stay dalam industri ni. So konsep aku macam tu lah. Faham? Which is betul lah konsep tu. Sebab apa yang Ain cakap, yang semua audience dekat tempat-tempat ni lain tu sangat betul. Yes. So lain audience, lain tempat. Faham tak? Macam TV mungkin lebih kepada orang-orang yang macam duduk rumah lama, tak tahu, macam tak sejenis yang tak suka tengok movie ke apa. So diorang lebih suka tengok TV show ke apa kan. So macam YouTuber lebih kepada orang-orang muda. So aku macam tu sikit lah. Sebab tu aku buat YouTube the first macam mana aku boleh starting buat YouTube. Dan something juga yang pasal you guys yang selalu buat family content tu is pada permulaannya, macam mana Ain convince Mirul untuk join buat content sekali? Tu yang Ain nak tahu tu. Sebab nampak macam susah je nak convince Mirul. Paksa itu je boleh. Dengan suami saya ni lebih kepada banyak paksaan lah daripada kerelaan. So dia bermula dengan paksaan dan sekarang jadi ketagih. Kadang-kadang dia minta, sayang tak ada konten TikTok baru. Serius ke? Tak ada, dah banyak berubah dah. Actually when she's pregnant, masa tu dia nak stop kerja semua. So pasal pun dia dah stop ambil job pun semua. So dia pregnant. So dia nak jadi kan cerita-cerita suri rumah. So dia nak kerja. Nak rasa lah. So I think I have to change my mindset lah. So I have to encourage her to do more content ke apa ke. But in the end dia gunakan I balik untuk dia jadi content pelakon semua. Dia adalah kalau kau nak tahu, dia lah pelakon utama konten aku selalu. Aku macam director lah Tapi Macam ni. aku adalah director. Saya garang tak bila buat konten? Garang tak? Garang gila. Garang. Aku garang Amy bila buat konten. Dia supportive. Macam suka gila. Tapi best lah sebenarnya. Satu benda yang aku boleh puji pasal Amirul lah tak pernah cakap pun depan dia, tapi kita cakap je lah So dia walaupun dia tak nak, dia masih buat sebab dia tahu itu adalah kerja aku. Dia bukan buat untuk dia nak
fame ke apa ke, tak ada. Dia buat sebab itu adalah kerja aku. So dia memang ikhlas buat sebab aku. Sebab dia tahu, dia selalu cakap kat aku, kalau itu boleh membantu menaikkan lagi akaun dalam duit aku, apa salahnya? Comel. So dia memang supportive lah. Dia memang supportive. Okay, so Raya ada soalan nak tanya Aunty Amy? Terbalik pula. Itu next episode. Bila nak kahwin? Dengar ke? Kuat sangat I rasa boleh. Tapi kita tunggu Soraya kahwin dulu. Lepas tu baru kita kira Kak Amy. Say okay. So mungkin another 30 years ke, tak tahu. Kita tengok macam mana nanti. Okay, so kembali kepada you guys punya content. Itu sangat supportive and I rasa sangat comel. Tapi you guys mulakan satu konsep yang saya tak pernah nampak dari mana-mana couple ataupun family sebelum ni, which is normally kita akan nampak orang yang buat content, especially macam old school traditional sikit, energy tu kena tinggi. Semua orang yang ada dekat content tu, energy dia kena tinggi. You guys yang startkan this, and itu mungkin keunikan you guys juga sebagai seorang family, is that Miru punya energy is like a bit dekat dengan kosong. Ain punya energy tu dah lebih dari 100. So combo ni memang sesuatu yang you guys plan ke? Dia memang jadi macam tu ke? Combo tu macam tak boleh nak pergilah kan, sebab dia berbeza. Kalau kita dah hosting pun, kalau kita hosting, kalau ada host dengan co-host pun kena at least energy sama kan. Energy kan. Betul. And kita tak pernah nampak orang yang berani nak postkan content tu. Sebab normally kalau you nampak macam couple mana-mana, dua-dua macam tengah hype. I tak pernah nampak. And because of that, I rasa yang orang lagi suka. Okay, macam mana boleh jadi macam tu sebenarnya? Itu adalah apa konten yang kita orang buat. Semua konten yang kita orang buat, kita orang tak adalah planning apa, tapi cerita, especially ni kalau konten panjang-panjang lah kan, cerita dia ada basic cerita. Tapi sebab macam aku kenal lah husband aku macam mana kan. So aku tahu apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Konten macam ni yang dia okay, konten macam ni yang dia tak okay, konten macam ni yang makanan dia, ni makanan Miro ni, sebab dia memang tak boleh buat betul lah benda ni. So benda yang aku rasa dia tak boleh buat, aku bagi dia buat. Sebab tu dia jadi macam tu. Kalau benda yang dia boleh buat, aku bagi, so dia takkan jadi macam tu. So aku rasa macam, oh ni kalau Miro buat ni awkward betul ni, so aku bagi dia. Aku selalu macam tu lah. You tahu tak, di antara konten yang favourite of you guys yang Apa? Miru lip sync. Oh ya, ke laut. ni. Teruk. Sangat teruk. Miru, I'm so sorry. Okay, I memang fans you guys. Tapi apa yang sangat menjadi tu adalah dia punya mouth movement dengan ayat yang keluar tu tak sama. Saya rasa itu sangat cakap. Macam betul actually macam tu kan. Dia betul-betul lah dunia dia lah Suraya, macam tu talk like this. Say, I have Jangan, question. Soraya. I have question. You have question? Say, ask. What's your question? Say. Oh, dah nak cakap dah. Tak apa, kejap lagi ada soalan untuk saya. Okay, later Kakak Amy ask you question, okay? Kita nak kakak. Kakak lah Kakak nak aunty nanti rasa tua I baru 21. Weh. Okay, apa tadi soalan dia aku lupa dah. Pasal yes, lip sync. Pasal lip sync. Macam lip sync tu, kita tahu dia kalau praktis 1000 kali pun dia takkan boleh buat. So kita bagi dia one take je. Mulut tu dapat ke tak suka tingkau lah, asalkan mulut aku perfect. Aku jadi macam tu doh. Sebab aku kalau suruh dia buat 2 kali, dia marah. Dah okey lah tu sayang. Dia rasa okey weh. Punyalah teruk lip sync tu, dia rasa. Tak macam tu Dia selalu tak puas hati tau. So sikit-sikit je dia rasa nak buat balik, nak suruh balik. So macam dia suka lah, pasal dia sambil tengok kamera tu, dia macam tu dia perasan depan kamera semua kan. Kuasa betul. So tapi sebenarnya I macam tu juga bila buat konten macam kejap So santai dah buat 3-4 kali juga. Kadang-kadang dalam video tu nampak macam muka menggaduh, pasal memang tengah gaduh juga. Tengah marah juga. And the lip sync kadang-kadang dia tak buat pun video tu, tak ada suara ke apa ke. Dia just kadang suruh senyum lah. Yang awak macam ni, jawab macam tu je. Kadang-kadang aku tak tahu, aku tak tunjuk dia pun lagu apa. So punya Ain tak bagi Miru chance lah. Tak bagi. So I tak ada TikTok. So sometimes when So you tak tengok balik you tak punya. Tak tahu. Unless dia tengah macam buka TikTok dia kan, yang tengok ni. Then boleh belum masa dia buat ni. Satu kadang-kadang dia, kau hajar tu, awak masukkan muka saya macam ni. Dia tak tahu kadang-kadang. Oh my god. Kadang-kadang aku je suruh, okay saya berdiri sini, okay dengar je lagu. So dia macam, apa aku nak buat ni? Itu sebenarnya konsep dia. So bila orang komen ramai-ramai macam Miru tak datang rehearsal, rupanya rehearsal tak ada. Brief Memang pun betul. tak ada, semua tak ada. Memang Miru stand je. Yes, sebenarnya briefing tak ada, rehearsal tak ada, apa-apa pun tak ada.
Miro rasa susah tak nak jadi seorang entertainer dari apa yang Miro nampak lah. Susah tak? As long it helps for my wife financially, then I tolong je lah dia. Tapi for me, it's not my... Dia cakap stop. 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 But it's not my... Apa? Not your cup of tea Cup of lah. tea Senang lah. kita. But as long to help her lah kan. Pasal Faham. apa dia punya kerja kan. Faham. So, I'm willing to. Pasal I tak nak dia berhenti kerja. Oh, the most Kalau boleh nak dia busy Miro je. cakap macam ni tau. I tak kisah you tak erti masak pun tak apa. You tak masak pun tak apa. Asalkan you kerja. Dia jenis suka wanita bekerja. Wow. Dia tak kisah macam aku tak erti masak tu. I mean like kalau tengok YouTube step Tak, by kita step. sama, babe. Oh sama. Okay. Kita sama. I Yes. support. Yes, support, right? Support. So Miro cakap macam tu, you tak erti masak pun tak apa sayang. Saya tak kisah apa asalkan you kerja. Dia suka aku kerja. Kenapa sama sorry tu Okay. Kenapa See, because you're a woman kan. If you're stuck in the house je, tak keluar, tak ada fresh. Jaga-jaga cakap si rumah banyak menonton ni. Tak nak, maknanya nak dia keep on busy lah, so that dia sentiasa dia punya mind tu sentiasa operating tau. So Faham. bila dia keluar apa semua, at So least dia rasa tahu. suri rumah tak operating the mind? Tak, Aku okay. ni. Awak ni kan, I awak ni translatekan. I translatekan. Tak, sebab I ada I faham sangat konsep ni, and I know it's not meant to compare anybody pun. I rasa everybody's different. Yes. Ada setengah wanita yang memang diorang tak boleh sit still. Yes. And then kalau diorang kena sit still, diorang akan stress. Betul. Ada pula yang tak nak terlalu stress sebab benda tu boleh affect kita punya Yes, emotion juga. yes, yes. So dia kena mengikut kesesuaian. Mungkin Yes. you nampak dalam Ain yang macam kalau Ain sit still, Ain lah selesai yang akan stress sebab tak ada benda untuk Asal dia sebab tak Ain personality besar. Betul. Kan? And nanti dia akan streskan balik I pasal hidup Oh, rumah dia sebenarnya boring ni kan. semua untuk selamatkan diri sendiri. Faham. Permainan tu tak cukup halus lah. Betul Betul lah. cakap Amira. Tapi betul kita kadang-kadang bila aku stres ni kan, aku tengok dia happy tau. Kadang-kadang kan kita ada side macam kita stres kerja ke apa, tapi aku tengok dia macam happy je. Aku tak boleh ni. Aku kena cari pasal ni. Aku macam tu tau. Sentiasa. Sayang, boleh tak awak pergi? Kenapa awak ni marah-marah saya ni? Kesian dia. So mungkinlah saya faham lah. Kau dah kenapa Soraya? Kenapa tengok kaki pula? Sebenarnya kita dah sampai dekat segmen Soraya. Oh. Segmen Soraya pula. So Okay, then you Soraya, guys okay? had Soraya. Okay, nah Soraya nah. Aunty pula. Kakak nak ask you. Okay, kakak ask you. Sorry kakak Okay, kakak ask you. Tak apa. Aunty pun okay. Untuk Soraya boleh. Okay. So, soalan dia. Actually soalan ni untuk parents Soraya dulu. Baru kita tanya Oh. I tak sure macam mana Soraya nak jawab soalan ni. So, when you guys had Soraya, you guys pernah tak risau untuk bagi Soraya feature dalam you guys punya TikTok, dalam social media, because of kadang-kadang orang punya komen ke? You guys tak pernah tak terfikir benda ni? Okay, untuk aku tak kisah. Tapi dia ke tak tahu? As long we I rasa Soraya boleh jadi penyanyi. Okay, saya sih. Ikut her Masa mom. marah daddy, mami lah. TikTok. So always know your borderline lah. Faham. Restriction lah. So Faham. not more than that ke kita control then. But until up to date tak pernah lagi lah fan-fan yang tak Yes. yang marah ke tak So suka. everybody's ke. very respectful lah. Yes, sebab aku rasa basically content aku apa-apa pun aku. Okay, mama dia suruh sing. Listen to the song. Okay dah. Wow. Thank you. Sambung lagi sikit ay. Kita enjoy dapat konsert dekat Studio Sembang. Okay, so aku tak rasa konten kita orang ni macam, yes, setiap orang konten berbeza kan. Tapi aku rasa konten aku ni tak adalah over sangat, tak adalah macam formal sangat. So very family. Aku sentiasa rasa konten kita orang adalah konten family. Sebab tu aku sejenis tak kisah kalau masukkan Soraya dalam konten tu. Faham? So my next question sebenarnya untuk Princess Soraya. Soraya, kakak nak ask you question. Okay, say hello. Soraya, hello. Kakak. Hi. Say hi. Soraya, you are our first youngest guest yang kita pun ada tau. Say yes. Soraya number 1. Say yes. Mantap, say mantap. Mantap. Oh, mantap. Oh my god, ni memang generation TikTok, babe. Soraya minat tak TikTok? Say yes. Yes.
Sebab Dia pagi-pagi hari-hari mak dia dengan dia TikTok. serius. Bangun-bangun pagi je. Banyak TikTok kita orang. Tapi something yang I rasa orang boleh nampak pasal Suraya, walaupun she's so young, dia punya personality dalam videos tu she enjoy. Dia punya dancing, Ya, dia punya Tahu tak kadang-kadang kan Amy, aku malas nak buat TikTok. Dia ni TikTok. Dia Serious? letak kamera dia menari je Amy. Ya, I pernah nampak banyak video you Menari post je. yang sebenarnya yang rakam tu Suraya. Yes. Ya dia, ya Allah, dia menari je. Kadang-kadang sampai terkeluar kamera, tapi asalkan lagu tu ada, dia menari je. Ya, dia memang macam tu. Dia memang suka dengan muzik. Aku rasa dia suka dengan muzik. Alah, benda tu dalam genetics pun. Yes. She's your daughter lah, obviously. You like music? Yes. Okay, so I ada soalan technical pula untuk you guys. Sebab you guys selalu kan buat vlogs. I'm sure you guys selalu tahu pasal camera specification semua ni. You guys pakai apa untuk rakam you guys punya vlog ataupun TikTok biasanya? Okay, selalu kalau kita orang untuk vlog and everything, kita orang lebih selesa guna kamera lah. Sebab salah satunya sebab aku suka sebab dia clear lah kan, and senang untuk aku handle. So aku selalu pilih kamera lah. Dia tak bulky ke? Tapi besar lah obviously. Kadang-kadang nak bawa Obviously. sana, Kau especially kalau you bayangkan, travel. Kau bayangkan kamera tu aku letak dalam handbag Amy. Dengan budak ni aku nak angkat dengan handbag kamera. Memang kamera lah. Kamera tapi memang berat lah. Oh, okay. So, I ada suggestion untuk you guys. Wow. Suggestion. Ni technical punya discussion lah untuk siapa-siapa yang berminat. So, zaman sekarang kita ada phone yang boleh buat apa yang kamera boleh buat. Serius? So I tahu normally orang selalu dia akan fikir macam kalau kita tak rakam apa-apalah video dengan phone, kita takkan dapat this portrait effect semua tu kan. Tapi korang pernah try tak ada Oppo Reno 11 series? Tak pernah lagi. Okay, jap I buat demo untuk you guys. Wow, ini ke? Kita ambil this is it. Wow. So ni okay. phone Oppo yang baru. This is the Oppo Reno 11 Pro 5G. Dan I rasa dia sangat sesuai untuk you guys sebenarnya kalau korang selalu buat content. Sebab apa? Dia ada 3 kamera, 50MP, 32MP dan juga 8MP. Wow. Ya doh. Okay, so 50MP tu is the main camera. Okay. 32MP is the professional telephotography camera dan 8MP ultra wide angle camera. Oh ni latest. Ni latest baru keluar babe. Oh my So god. I rasa dia sangat sesuai untuk you. nak So, I tengok boleh ke? Okay, jap I nak buat demo. I nak tengok Okay. you guys punya gambar. I want to show you dia punya. Sebab dia ada 32MP 2 times professional lens. So you guys, okay, I back up sikit untuk dapatkan you guys in the frame. Senyum. 1, 2, Soraya. Look kan. 3. Comel. So cute. Sekejap, I buat portrait. One more. One, two, three. Kita buat peace. 1, 2, 3. So cute. Sorry, tak pandang kamera lah. Okay, share look. Okay, do peace. Okay, one more. Okay, peace. Look at the camera. Comel. So, okay, contoh. This is the gambar yang you guys boleh dapatkan. It's got 2 times professional television. You guys zoom. You guys tengok. Itu dah 2 times tau. Oh my god. Yeah. Gila. Yeah, and dia sangat mudah untuk siapa-siapa yang suka buat content because you boleh bawa pergi mana-mana, but at the same time you akan dapat the same professional soft focus background yang macam mana you akan dapat dengan a camera. So walaupun you guys pakai phone, you tak akan rasa a drop in quality ataupun performance sebab kamera yang ada dekat Oppo Reno 11 Pro ni sangat-sangat hebat. Dan satu lagi yang sangat menarik yang Video dia pun best video dia pun best babe. Oh. Portrait babe diorang punya video. Video yang tak payahlah kita buat berat-berat dah yang. Ya, dia bukan Kan portrait bawa lah. phone je. Actually video diorang bokeh. So kadang-kadang you akan nampak this nice soft effect dekat you guys punya background. Tapi satu yang menarik pasal dia punya gambar is diorang ada teknologi baru. So sekarang bukan saja diorang keluarkan hardware yang baru, diorang ada ColorOS 14 yang baru juga. Oh, okay. Yes, Okay. which means kalau you guys ada portrait gambar, you guys boleh extract subject untuk buat stickers ke apa, which I know selalu akan ada content creators yang buat benda macam tu kan, untuk macam senang edit semua tu kan. Yes. So boleh ambil. Yes, I show you guys. Okay, kalau I tekan you guys, dia akan select. Okay. And then you guys boleh copy. Contoh kalau I buka notes dekat sini. I buka notes baru. And then I terus paste. Bukan macam tu lah, babe. Sekejap kita buat balik Okay. Oh, kau paste nanti keluar muka kita orang je? Yeah, copy. Okay, and then copy. I buka notes. And then I tampal dekat sini sekejap. Tu. So dia akan dah extract dah. Yeah, and then you guys boleh Kita jadikan jadi. because there's ada satu okay, I tunjuk kat korang juga. Nanti korang akan marah sebab I dah bagi penjelasan korang tak nampak pula. So, ni gambar original yang kita tangkap tadi dengan the portrait mode. Lepas tu you boleh extract and dia akan jadi macam ni.
Wow. And satu lagi pasal this portrait is diorang ada sidebar feature yang baru ni which is called File Doc. So you guys boleh tarik directly daripada dia punya portrait photo terus masuk ke dalam File Doc. And kalau you guys tengah editing on the go bila you guys travel, contoh you guys ada laptop yang you guys bawa untuk edit kan. File Doc ni dia boleh automatically connect dengan you guys punya laptop so that kalau you dah letak dekat File Doc ni terus boleh buka. Tak payah transfer tak pun nak tak langsung. payah nak transfer Tak ke? ada. Sebab File Doc ni adalah sesuatu extension boleh katalah yang dia connect automatically through Wi-Fi. So dia akan terus masuk dekat I tak tahulah Wi-Fi. Tapi kita tu, I kena merepek connect dah. dengan kita punya Dia collect basically File Doc ni dia collect automatically so you guys boleh access you punya files dari mana-mana device dengan ColorOS 14 ni juga. Oh, wow, senangnya. Ya, so dia akan memudahkan siapa-siapa yang suka editing, yang suka content. Dia sangat sesuai. Kan Soraya? Kan, say yes. Yes. Say yes. Yes. So I recommend lah kat korang the Oppo Reno 11 Pro sebab I rasa dia akan really help dengan semua content. And selepas ni I tak payahlah bawa kamera yang besar-besar bagi kita dalam handbag. Berat-berat tu. Ya. Dia ada colour putih. Dia ada colour putih, dia ada colour hijau dan juga the rock grey. Tapi untuk the Pro version, kita ada putih dengan rock grey. Untuk the Oppo Reno 11, we have the wave green which is sangat lawa juga and also the rock grey juga. Tapi this is my phone lah. I pakai yang pearl white from the Pro version. Sebab I mementingkan dia punya camera quality and I suka Tapi dia orang punya cantik lah features. gambar tadi kita tangkap semua. Nanti kita selfie. Yes. I nak tunjuk you guys the ultra wide angle pula. Okay, cool. So, kita nak sambung dengan soalan I tadi which is pasal social media content dan all of that. You guys as a family untuk Soraya lah I guess in the future sebab kita boleh nampak macam social media ni and digital stuff dia akan makin berkembang dan berkembang. Dah berbelit-belit dah lah Yang betul kan. Nanti kena bayar balik yang habis tolak payment. Tak apa, comel. Say I'm sorry. It's okay. Okay nah. Tak apa, kalau Soraya buat kita okay dengan anything pun. Soraya okay. Soraya okay. Tapi that's the thing I nak tanya you guys as parents, especially sebagai parents yang memang ada kat dalam entertainment industry. Kalau one day Soraya membesar dan dia cakap dia nak jadi seorang pelakon, penyanyi. Mirul Tengok muka you, muka dah tengok muka you. berubah. Saya macam mana kalau Soraya minta nak jadi pelakon, nak jadi penyanyi, cita-cita nak jadi tiktokers. Awak macam mana awak punya reaction? Semalam mari mentari sekolah dia cakap nak jadi doktor lah. Tengok bapak dia dah nak jadikan dia doktor dah. Okay. Bapak dia nak dia jadi doktor. Macam aku tak kisah asalkan dia minat benda tu. Tak ada dah. Tak ada. That as long whatever she passionate about lah kan. So Tapi asal kalau she passionate about doctor, kita happy lah. Terlalu. Itu jawapan dalam hati tak, Mirul. dia memang sukalah. Kalau tiba-tiba suara, Daddy, I want to be doctor. Oh, memang Miro tepuk tangan lah Tapi memang nak dia belajar main music lah. Oh, Same like kan. because additional curriculum kan. So once you go to you, then you have advantage kan. Tapi Ami, kau tahu tak sekarang budak-budak kalau kita tanya kan cita-cita nak jadi apa, dia nak jadi YouTuber, nak jadi TikTokers. Kau tahu tak benda tu? Actually, I rasa macam zaman macam a few years ago ada satu wave of budak-budak yang nak jadi gamers. And orang selalu cakap macam gamers memang tak ada future lah, sepatutnya jadi ni. Gamers, diorang punya business sekarang tengah boom. Orang suka tengok. There's a lot of, it's a proper career. Yes, So kita punya landscape sebenarnya I rasa dia sangat mencabar untuk jadi seorang parent sekarang sebab kena pandai predict apa macam lah saya seorang parent kan. Tak lama lagi lah Tak lama lagi. Oh, lama lagi lah. Macam nak jadi parent dah. Macam nak jadi parent Macam nak cakap Tak, tapi I ada ramai kawan yang parent. Mungkin sebab umur I dah dekat age yang ramai ada anak lah. So ramai kawan I memang parents. Walaupun I buka I fun auntie lagi. Fun kakak. So so macam mana you guys nak handle all of that is respect lah kepada parents lah sebenarnya. Rasanya memang betul lah. Kita sebenarnya tak boleh samakan dunia sekarang dengan dunia zaman kita dulu. Kita kena terima hakikat. Aku rasa ni opini aku. Kita kena terima hakikat yang macam dunia sekarang memang berubah. Pekerjaan lebih banyak. Pekerjaan yang zaman-zaman dulu time kecil kita tak rasa itu pekerjaan, kita cuma rasa tu hobi je. Sekarang pun boleh jadi main income kita. So macam kita cakap tadi macam gamers semua benda tu kan. So kita kena accept kalau lah one day nanti Soraya tiba-tiba nak jadi YouTuber ke apa, kita kena find a way lah to make it happen. Sebab dunia dah berubah and akan ada cara. And then kalau kita tengok kat YouTube pun banyak YouTuber budak-budak yang memang make money tu. Kenapa? Minum air. Orange juice. Nah. Yang banyak make money tau dekat YouTube sekarang. So kalau dia nak jadi benda macam tu, I okay saja. Yeah. Mirul? Ada nak tambah? Ada nak tambah?
Datang sini saya saja nak duduk-duduk je ke? For me, I prefer to become more on Professional punya. professional punya course lah, so that actually most of the influencer or artists, successful celebrity, they have a very good background also. Macam Jannah kata apa, MRSM, betul tak? Kan? Actually most of the successful but this career, you need a very talented personality or social skill. So and you must know your limits. So sometimes you need a very maybe guided parents to guide them. So I prefer to guide her to become a doctor. Faham. I rasa akan ada ramai yang parents yang rasa macam entertainment ni scary sebab dia bukan melibatkan working hours you je. Yes. I think that's the biggest fear for a lot of people kan. Sebab kalau you masuk entertainment, macam I'm sure Ayin tahu, like, it's like kerja ni dia bukan sesuatu kerja yang you boleh punch in punch out. Selagi Yes, ada yes, muka ni dengan nama ni, itu memang kerja you 24 jam. And the Yes. hours Yeah. sometimes can be short hours, sometimes can be long hours. And Yes. your passion and the pay sometimes are not consistent. And maybe at certain period you may Tengah boom, dia sangat sometime- mengikut nasib juga dan timing kan. Yeah. So I prefer more Something yang lagi tak scary sangat lah, Tak yang scary sangat. yang kita boleh planning sikit. Tapi I rasa apa-apa pun one day in the future, kalau let's say lah Suraya nak ke arah entertainment, she has you guys. So itu bermaksud dia dah lebih equip dah sebenarnya. So aku jadi manager dia lah. Ain meletup idea ni. Tapi manager sekali dengan talent dua-dua TikTok. Yes. Joel. Aku sekarang manager untuk Suraya dengan Amirul. Kalau ada apa-apa job korang nak, memang kena contact aku lah. Biar Actually, through aku my balik. question sebenarnya is pasal time management juga. Macam mana you guys handle? Ni dah kenapa pula dah muntah-muntah pula kau ni? Ai. Tanya soalan senang je. Okey, apa Dia sebenarnya? macam time management. I pun rasa macam tu, babe. I pun Time management setiap hari ni, macam tu. babe. Dia macam tahu perangai mak dia, Ya. Okey. Dah karaoke pula diorang ni. Kenapa diorang beli karaoke ni? Kita tengah tanya pasal time management ni. Okay. Okay, ready guys? Time management. Okay, so pasal macam mana kita buat video? Okay, kita akan buat video setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Sebab Isnin sampai Jumaat Mirul kerja office hour kan. So bila dia dah balik tu, dia memang tak naklah buat konten apa-apa. Sebab dia memang nak balik tu nak rehat. Faham. And then plus Suraya sekolah sekarang. So kadang-kadang bila Mirul balik tu, kadang-kadang dia siap kena bawa makanan naik atas. Sebab dia kadang-kadang dia balik 7.30 macam tu. Ataupun kadang-kadang pukul 8 kan. So pukul 8 tu Suraya dah tidur dah. So kadang-kadang dia ni sangguplah sacrifice, bawalah makanan dia naik atas. Makanlah time gelap-gelap tu, guna lampu phone. Kan? Sebab Suraya kita orang kena tidur kan awal Suraya Yeah. So itu cara kita orang lah. Tapi Sabtu Ahad memang kita orang, Sabtu kadang-kadang Sabtu Ahad kita orang tak keluar pun. Kita orang settlekan konten. Faham. Especially Sabtu lah. Sebab Ahad aku kerja kan. So Sabtu tu memang kita orang akan buat konten. Dah settle konten, rasa free, baru kita orang akan keluar. Normally berapa konten per Sabtu? Per Sabtu. Kadang-kadang Per Sabtu. Tapi tak ada banyak. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang boleh jadi 1. Dia depends on Dia ikut mood, due date konten tu. Oh, faham. Tapi macam TikTok tu kadang-kadang dia balik kerja. Balik kerja, aku grab dia terus buat. Sebab tu dia selalu buat, kalau konten TikTok, memang dia selalu pakai baju kerja. Sebab dia lepas kerja tu, aku terus tarik dia terus buat konten. Ya, I pernah nampak lah banyak Ya, sebenarnya. banyak baju kerja sebenarnya. Sebab tu bila you cerita pasal you guys punya first date tu yang dia pakai slipper tu, I macam Tak confused percaya, sekejap. eh? Tak, sebab dia selalu pakai button up dalam you guys kemeja kan. Sebab dia selalu macam tu. So dia ni pelik lah dia ni. Bintang apa? Zodiak awak? Nak salahkan zodiak kan? Tapi sebenarnya bintang apa ya? Zodiak apa? Awak zodiak apa? Apa ya? Jangan tanya saya 15 hari bulan 3. Oh, Pisces. Oh, Ya. jangan tanya macam mana I tahu. Spicy. Because 5 hari bulan 3 my mum punya birthday, dia Pisces. So I Oh, expect ya you ke? Pisces lah. Oh, Pisces. Ikan kan? Yang baik. Ikan bukan? Ikan lah. Ikan tu. Bukan. Orang tak kata ikan lah. Orang kata fish. Fish. Sama lah. Sama. I Leo. Lion. Leo. Kita lion awak. Ikan dengan lion. Kesian dia kena makan-makan kita. Kagak. Dia sekarang kat rumah kesian tau. Kau doalah kan aku Emilia dapat anak lelaki pula. Dia sekarang tak ada geng. Suraya memang geng aku je. Kalau aku buat salah pun Suraya akan kata, say sorry to mami. Baby say. Baby say. Say sorry to mami.
Dia sangat girl power lah family ni. Ya, kesian dia. Kena bully je. Ya Allah. Dia mutekan mic pula. Tak apa, kita unmute. Oh, say sorry again. Okay, can say sorry again. Okay, so say sorry to mommy. Baby say like this. Say sorry to mommy. No, Malu mami say dah. sorry. It's tak okay, apa. it's okay. It's okay. Kak It's a Amy monkey, bayar eh? everything. For you, okay? Now your chicken. Okay, nah. Okay, so I guess one of my last questions, you guys ada plan ke? To have a second boy ke? Yes. Mana Kita tahu orang, ikut rezeki. kita orang kalau ada rezeki, kalau lah sebab kita ada girl kan. Kalau dapat boy, Pasang kan? sepasang lah. Tapi kalau dapat girl, boleh kawan dengan Soraya. Gang lah. So banyak lagi girl Kalau lah kat dapat rumah. girl, Habis Mirul. ya, baru nak Habis cakap Mirul. lah. Perangai aku drama. Dia ni kuat drama. All the best lah Mirul. Itu je boleh cakap lah. Dia memang memerlukan lelaki lah dalam rumah ni. Mirul, dia sebenarnya macam okay, kau sendiri dari Kelang kan. Yeah. Kau tahu Kelang ni dia macam agak kasar sikit orang-orang dia kan. Macam semua lelaki Kelang lah kasar. Tapi Mirul sebenarnya kasar sikit tau. Sebenarnya. So bila dia dapat, dia pun adik-beradik dia ramai lelaki. Memang semua lelaki, satu je perempuan. So bila dia dapat anak perempuan ni, baru aku nampak side dia yang lembut tau. Aku tak sangka tau. Sebab dia bukan sejenis yang macam romantik ke, macam surprise baby flower for you, tak. Dia bukan jenis macam tu. So bila ada anak perempuan ni, baru aku nampak side dia lembut. Kadang-kadang bila aku ada shooting ke apa, aku balik rumah tengok dia pakai nail polish. Ya, kadang-kadang pakai lipstick. Dia ni lah. Sebab dia tak ada Soraya, tak ada kawan kan. So Mirul lah. Kadang-kadang welcome to nail salon. Macam tu dia buat kuku Mirul. Lepas tu dia pakaikan lipstick, blusher. Mirul lah model dia. Itu sangat comel lah. Yes, walaupun model dia macam ni, tapi Soraya suka. lah buat konten nail salon tu. Orang nak tengok. Sayang, bila nak buat konten Ini tu? contoh seorang ayah yang sangat baik tau. Yes, dia memang supportive lah. Kadang-kadang aku tengok kuku dia hijau, kadang-kadang kuku dia biru, kadang-kadang kuku dia pink. Dia tukar kuku dia lebih kerap daripada aku. Miru, you tak ada sister? Ada seorang. Oh, ada first. seorang sister. But all the sisters. So Older sister. all the sister. So I satu kakak, tiga daripada lelaki. Okay, faham. Sebab my sister dia tak jenis yang bersiap lah, make up semua. She's a doctor. Oh, faham. Dia memang belajar. So this Lepas is your tu first nail salon experience lah in your life. So, macam mana perasaan masuk dalam nail salon? Macam mana? Okay tak? Suka? Kadang I pun kena marah juga dengan dia. Then you put here, put there, put here. Salah dia paling tak apa, I rasa okay kot juga. Kalau you guys punya next baby is a girl juga, then ramailah pelanggan dekat nail salon. Okay apa? Yes. Takut nanti dua-dua pelanggan, takut diorang yang nak jadi tukang letak tu berebut daddy dia. Oh. Satu tangan ni, satu tangan ni, satu kaki. Takutlah macam tu lah. Green, pink, Green, blue, pink, purple, blue. Semua ada. Tapi itulah doa lah kan kita orang. Kita ada plan jugalah. For sure. Nak second baby macam rasanya sebelum kita dapat Soraya sebenarnya aku dengan Toyota Gazoo kan. So aku Ini racing. quite hectic kan physical tu. Yes. So memang aku tak boleh pregnant lah. Yeah. Sebab racing kan. So untuk dapat Soraya tu time PKP kita orang dapat Soraya kan. Sebab time tu memang semua orang tak boleh keluar mana-mana. So and then lepas tu memang kita orang memang duduk rumah je. And then aku tahu racing semua tak ada. So kita orang macam why not kan. Something like that. Tapi ni after this memang kita orang try lah. Kita memang betul-betul. InsyaAllah kalau doakan kita orang lah. For Second sure. lah. For sure. Oh, you guys are the best parents, I think. So ada more lagi lah kau member dalam TikTok, YouTube, vlog. Semua akan tambah lagi member. Pasukan TikTok. Pasukan TikTok daripada Amirul Hafiz. Ni yang bagi bontot kenapa ni? Sian. Honestly kan, dah 1 jam kot kita duduk kat sini. ya ke? Something macam tu, yes. 1 jam Ya. Baik dia This stay is je. the best behaved little girl I pernah jumpa in my life. See, Kak Amy say you good girl. Sangat good girl. I know good guy stronger. Mana mic dia? Bagi mic dia. Okay, see, I'm not good girl, I'm stronger. I'm strong. I'm not too good. I'm stronger. Yes, she's a strong. Tapi tak pandang muka dia. Bagi belakang ke? Tak, dia memang strong. Kita terima. Kita terima. So what's next for you guys? As a family ke, individually ke? Apa plan you guys untuk 2024? 2024 still the same. Dia tak ada apa-apa planning baru. Mungkin vacation tempat baru adalah. Oh, sebab, best. Yes, sebab kita orang ni sejenis. Macam mana, okay, macam aku kan. Duit aku, simpanan tu memang penting lah. Simpanan tu semua memang penting. Oh, dia nak berbosok saya.
Okay, simpanan tu memang penting lah. Tapi duit extra yang every time aku kerja, aku dapat, aku tak pernah habiskan beli handbag branded ke, beli jewelry ke, beli apa-apa baju branded ke. Aku sejenis habiskan duit untuk spend time vacation together. Itu cara aku bagi present untuk diri aku lah. So, memang duit aku memang banyak dekat vacation lah. So, tak sabar untuk vacation tahun ni lah untuk kita buat more content. More content meaning more memories. Nak create memories together lah. So, itu je planning kita orang. And then kerja macam biasa, vlog macam biasa. Dan more content together lagi lah. Sebab Alhamdulillah sekarang lepas aku dah buat banyak content together, banyak klien-klien pun nak kita orang together buat content. So, bila content together, payment makin banyak bro. Sebab ada 3 Sebab ada 3 daripada satu kan. Daripada satu. So Alhamdulillah for everything. And yes. That's so nice. Untuk Miru pula, plan dia adalah untuk teruskan support. Teruskan kerja macam biasa. Layankan je lah dia asalkan dia happy kat rumah, dia tak ada bebel-bebel. Dia tak suka aku bebel ni. Kenapa Sebab dia nak you happy. Bebel itu adalah benda basic kan. Kita sebagai wanita memang tak boleh jauh daripada bebelan. Okay, kita bagi Amy lah Amy jadi orang tengah untuk jadi juri ataupun hakim. Alamak. Okay, Amy, kau rasa patut dibebel ke tak? Okay, so contohnya okay, ni baru jadi tau. Oh, baru jadi. Oh, okay, faham. Okay. Ni couples therapy dah jadi. Okay, so Suraya ni kalau tidur, kita orang akan buka zikir dan juga speaker macam white noise tau, untuk dia tidur lebih lena. Okay. So kita orang suka tengok movie malam-malam. So Mirul rasa benda tu macam bising kot dekat telinga dia sebab dekat sangat. So Mirul akan letak dekat atas bantal Suraya. So malam tu bila dia letak atas bantal Suraya tidur sampai white noise tu dekat telinga dia tu, speaker tu. So aku macam dekat betul ke apa-apa jadi. So aku angkat, aku suruh Mirul letak tepi. So malam esoknya aku cakap dekat Mirul, sayang jangan letak macam tu, semalam Suraya tidur kat telinga. Tak ada, takkan jadi dah. Tak ada yang nanti awak tertidur, nanti Suraya akan tidur balik kan, dia tidur kat telinga, nanti apa-apa jadi kat telinga. Tak ada. Letak je lah tepi tu. Okay, so kau rasa siapa betul? Aku betul ke dia betul? Memang patut letak kat tepi ke? Patut I takut nak takut kat tengah ni. I tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi apa yang I boleh cakap tu is bagus yang ada white noise dengan zikir. Tapi mungkin kita letak jauh sikit. Kan? Sebab Kan? kesian dekat Mirul. I tak rasa ni macam kita gang up dengan dia pula. Oh yelah, kesian lah. Tak, sebab sebenarnya mungkin benda tu tak akan jadi lagi juga. Kita tak tahu. Tapi entahlah, mungkin perempuan kita Kenapa selalu nak backup? Kenapa kau nak backup Mirul? Tak, I tengah backup dua-dua. I stress. Tapi I rasa macam sebenarnya dua-dua ada point. Cuma mungkin perempuan kita selalu lebih nak over prepare. In case tu. In case tu. Kita perempuan over. Dia macam kita suka prepare untuk something kalau apa-apa kan. Ya, mungkin lelaki tu macam tak tahulah, tak rasa benda tu akan jadi. Lepas tu lelaki So, I ni tanya satu je. Oh, okay, kita ada next. Mirul. So, panjangan dia bebel, dia panjang tadi kan. Dia bebel. Okay. It's just a simple move. Ambil speaker tu, adaikan je. Yelah. When need to elaborate so long, just that simple move. Yelah, kita nak bagi tahu je cerita tu. Okay. So kita bebel lah sikit. Tapi perempuan ni dia takkan start bebel kalau dorang bila kita cakap sekali dan dorang buat, betul? Betul. Dia jadi bebel sebab korang tak buat-buat. Jap lagi. Jap lagi tu boleh jadi never. Satu kita bebel. Kau kena angguk benda ni betul. Betul. No, dia memang betul. Tapi apa yang I rasa macam saya boleh dah tambah paksa Amy pula. I tak tahu ni apply for semua ke tak. Tapi kadang-kadang kan bebel tu boleh jadi walaupun tak ada isu. So dia memang sentiasa ada isu kan. Ya, dan satu lagi Mirul. Mirul kena tahulah. Mirul kahwin dengan one of the top host yang Malaysia pernah ada. Exactly. Kerja Ain yang profesional adalah untuk bercakap. Betul. So Sometimes I pun kadang takut juga kalau dia tak bercakap langsung satu hari tu. itu memang scary sebab Ain ni memang makanan Ain kot. It's mami makanan, right? Ya. Mami always kena bebel, right? Kadang I pun sering tanya dia, you okay tak ni? Kadang kalau dia kurang cakap tu, I tengok macam something wrong. So dia normal dia bila dia banyak cakap tu. Faham. So actually itulah tanda kita okay kan. Yes, faham kita sangat. okay. I sama macam Ain sebenarnya in this aspect lah. Dia cakap no tu. Why you tak setuju? Mami kuat cakap tak? Say no kan? Mami Google, right? Mami stronger. Dia nak cakap. Dia geleng. Mami Google dia geleng. Sebab dia cakap Mami bukan good girl, Mami strong girl. Mami stronger.
And then what, mummy not girl ke? Mummy boy? Mummy boy. Mami boy. Kau ni Okay lah. kantoi mummy boy. Okay, sebelum kita end our episode, kita actually ada satu lagi segment which is the rapid fire. Tapi yang ni fun-fun, light-light. Okay. Tapi agak susah lah sebenarnya. Soalan-soalan macam ni. Are you guys ready? Yes, okay jap. Dia siapa jawab dulu ke kau tanya seorang-seorang? I rasa siapa yang nak jawab boleh jawab. Ke kita nak take turns, up to you guys. Siapa yang rasa dia ada jawapan tu lagi cepat lah. Rasanya. Okay, cool. Satu benda yang orang tak tahu pasal Ain, Mirul dan Suraya. Mungkin pasal habit you guys as a family ke. Satu benda orang tak tahu pasal kita. Apa yang orang tak tahu pasal kita Semua kita dah semua kita orang dah. Oh, okay. Rasanya orang tak tahu pasal kita orang. Kita orang tiga tau. Tiga tau. Bukan kita orang dua je. Kita orang tiga suka betul tengok cerita zombie. Termasuk Suraya. Suraya suka tengok Suraya cerita like zombie, right? Zombie? Dia suka zombie. Suraya tak takut ke dia Saya dengan not scared. I like to. I'm scared. I'm not scared. Tapi zombie bukan scary ke Suraya? Yes. Scary. Tapi you not scared. It's not scared. Because Suraya stronger kan? Selala stronger. What is your favourite zombie movie, Suraya? Saya like Little Nightmare. Little Nightmare. Little Nightmare. Little Nightmare? Little Nightmare ni dekat Cerita PS. apa ni? Dia dekat sebenarnya game. Oh. So dia ada nama game ni Little Nightmare tau. Rasanya gamers kalau yang suka main game mesti kenal. Tahu kan Little Nightmare kan? Dia suka gila doh Little Nightmare. Sebelum tidur. Oh ya, third coming out right? This year. Dah borak pasal Little Nightmare pula. You main game? Dia said. I main game tapi PS5. Little Nightmare best. Kau Kau kena- untuk I main lah. Zombie Tapi dia bukan zombie saya. Little Nightmare dia macam scary lah tapi bukan zombie. I macam pernah nampak lah game-game yang takutnya. I rasa I akan takut. I tak rasa I boleh Okay, tidur. kita dengar. How Little Nightmare song sing. Dia tahu Little Nightmare. Akak dah takut dah tahu Suraya dengar song Sikit macam lah. tu. Lagu pun dah takut. Apa lagi kalau zombie ada? Suka main Yeah. game. I tak main game langsung lah. Siapa main game? Suraya ke Ain? Saya dengan Ain. Aku bersyukur sangat. Aku ajar dia main game. Bukanlah dia selalu tengok aku main game. Sampai sekarang kadang-kadang aku tak main game, dia akan, Mami, come play game. Oh, seronok lah kita awak. So Dia dalam ajar. US punya house Ain yang gamer bukan Mirul? Bukan. Biasa dia terbalik kan? Tak pernah langsung. Dia tak pernah main game. pernah langsung main game. Aku pernah bagi dia main game tembak-tembak tau. Tembak-tembak zombie. Tengok game pun zombie. Bukan je movie tau. Game pun. Dia request bapak dia main game zombie. Tembak atas. Bukan tembak zombie, tembak atas. Penny, macam mana dia? Tu. Gagal. Tak boleh. So bagi mak dia lah main game zombie. Itu macam I kalau I main game. Tembak-tembak ni I tak pandai. Tapi kalau macam Sims yang I kena jadi architecture, tu I boleh. Oh my god. Ya. Ya Allah. Ada tahu. Ya, boring kan? Boring kan? Boring lah I suka benda yang tak payah pakai Kau kena otak. kawan dengan Suraya lah. Takut. Okay. Yes, itu Okay. orang tak tahu. Kita orang suka tengok movie zombie. Okay. Game pun zombie. Okay, next. Okay, next. Momen paling kelakar dengan Suraya. Momen paling kelakar. Takut ada. Kelakar tak ada, takut ada. Takut? Yes, baru-baru ni dia baru kena sawan. Oh ya, I ada dengar pasal this one. I saw the news. Yes, itu pertama kali dia kena sawan. And especially untuk Mirul dengan aku, kita orang dua tak pernah tengok orang live kena sawan macam mana. Faham. Tiba-tiba anak kita orang kena sawan. It's because of fever kan hari tu? Yes, high fever. So baru je minggu lepas kan. Baru keluar hospital. Suraya. So itu paling menakutkan kot. Lagi Tengok takut semua dah okey lah. Yeah, lagi takut dari zombie kot. You are obviously Oh sorry. Dia Tapi- macam secara mengejut, is it? Like you guys there is no warning sign ke tak ada? Tak, tapi hari tu memang dia high fever sebenarnya. Pukul 4 pagi tu dia macam 40 Celsius. And then kita orang masuk ubat. Dekat dia bagi dia ubat. Okay. Supposed to be ubat tu akan turunkan temperature dia. Tapi still dia 40. And then aku sponging dia, basahkan dia semua. And then dia macam cool down dalam 5 minutes. Lepas tu dia panas balik tau. Tapi itulah Mirul kata macam, dah lah bagi dia tidur. Sebab dia, bila kita basahkan dia, budak nangis kan. Takut dia lagi stres. So kita tidurkan dia. And then pagi tu sepatutnya aku pergi kerja. And then aku dengar je dia gelak-gelak ke atas semua. Dia macam okay. Tapi Macam dia still happy. panas. Dia still panas. So bila the moment aku pergi kerja, and then dia cari aku, dia menangis. Dia pergi kat mate aku, kena seizure terus. Fit.
Oh, that's Time so tu aku tak scary. ada. Dia memang scary gila. Orang kata selalu Caesar 3 minit kan. And the Caesar is like shivering ke, nampak dia gigil ke, and still bleeding. God. So that time I was alone dengan my mate. So my mate tengah pegang dia kan. Yeah. And she called me. I tengok dah bukan macam sawan tu tau. Oh my gosh. So muka dia dah blue black. Lepas tu pandang ke atas macam tu. Dia tak ada apa-apa reaction, tak ada respon, macam not breathing. So Miro sebenarnya dah rasa benda tu macam 50-50 lah. Sebab kita tak tengok. Kita tak pernah tengok sawan Yeah. So sebab tengok, I pun kau tak pernah bayangkan tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Kau bayangkan condition macam tu, anak kau dah macam tu, mulut dah baliu macam tu. Miro macam rasa as a parents, dia rasa macam dia dah 50-50 dah Suraya. Sebab dia tak kita orang tak pernah tengok orang sawan Yeah. So sebab tu Miro terus pergi hospital tu sebenarnya just tengok apa yang the best yang doktor boleh buat lah. And Tapi then doktor tu cakap apa? sebenarnya February fit. febrile fit ni is normal tau untuk kalau demam high fever. So budak boleh kena febrile fit ni. My God. So it's not about kalau kau bagi paracetamol ke tak membantu untuk budak tu macam tak kena. So maksudnya Soraya Dia akan jadi. Dia just dia akan sesuatu jadi. yang faham. Dia akan jadi. Kalau temperature dia mungkin 39 38 pun dia akan jadi benda tu. Oh my God. It's a matter of time something like Honestly, I rasa parents adalah orang yang paling kuat lah. Because I was, I belajar something baru dekat TikTok yang I tak pernah tahu boleh berlaku dekat budak. So there's this video of these parents dengan anak dia, and the anak is like a baby, maybe tak sampai 1 years, and it stop breathing. The son, that. Ayo. dia punya anak stop breathing, and then dia stop breathing dekat situ. Muka dia makin lama makin jadi biru. Parents tu tengah macam cuba nak memaksa dia untuk bernafas, tapi dia just tak bernafas. Oh my God. And benda tu, it was like maybe dalam, honestly Tapi- dalam 15 saat. Tapi Baby untuk tu orang dia yang tak- rasa I punya anxiety pun ni bukan baby I kenal pun, tapi anxiety I dah macam, Cuba bayangkan parents dia. Tapi bila I baca komen, rupanya benda tu adalah sesuatu yang memang berlaku. Memang I macam, are you kidding? Can you imagine? So benda-benda macam ni yang pelik-pelik yang tak ada explanation adalah benda yang memang akan jadi kat budak-budak, tapi Yes. mungkin takkan tahu kecuali kalau ada Betul. social media post yang kita nampak ataupun kita jadi parents sendiri. Sebab tu Amy, I rasa kan benda ni, the reason why aku post juga benda ni dekat social media, sebab benda ni aku nak jadikan awareness tau, yang parents Yeah. kena prepare benda ni. And then disebabkan benda ni jadi, sebenarnya nightmare aku takut jadi dekat Soraya adalah di choking tau, macam Faham. tercekik ke apa kan, sebab aku tengok banyak budak, and aku kenal someone yang anak buah dia meninggal sebab tercekik juga. Faham tak? So benda tu memang nightmare untuk aku lah. So aku risau benda tu sampai disebabkan benda ni jadi, aku siap beli macam untuk macam choking punya device kalau apa-apa Ya. jadi something, benda-benda macam tu. And then aku rasa kita kena ada, if kita jadi parents, kita kena tahu benda-benda ni, kena aware yang Ya. benda macam ni boleh jadi dekat anak kita. Ya. So aku rasa benda tu memang penting lah. Sebab benda ni jadi kat Soraya, sebab tu kita orang macam banyak belajar juga daripada benda ni sebenarnya. More aware. Kalau Soraya sakit, kalau budak demam tu janganlah nak tunggu-tunggu kat rumah. Hantar je lah ke klinik ke hospital Ya, ke. tak salah pun. Tak salah. Kau tahu tak Amy, sebenarnya sebelum ni, kalau 2-3 pagi, kalau Soraya sakit, kita orang pergi je hospital. Sebab tu nak dijadikan cerita yang kali ni je aku tak pergi. Ini je Oh, mistake dia aku. selalu macam tu kan. Dia selalu macam tu benda-benda Yeah. jadi. The one time yang you macam dah The macam, one time setiap je. kali I bawa pergi hospital tak ada apa-apa pun. So macam tak payah kot. Satu kali je, and then dia akan, benda tu macam tak payah aku rasa aku boleh manage. Tapi Yeah. time tu jadi. Ya. So itu Tak dia. apa, as long as Soraya dah Soraya okay. okay right? Say I'm okay. Okay. You good? You good? Say mantap. Mantap. Baguslah kalau Soraya mantap, kita okay. Okay, next rapid fire question. Kalau zombie apocalypse, okay, apa strategi you guys? Aku pernah tanya dia soalan ni. Okay. I nak tahu. Nak tahu rapid. Survival okay. strategy. Tapi kita nak tahu kita dekat mana, lokasi tu kat mana? Dekat rumah lah. I tak tahulah. Korang macam Okay, mungkin rumah dekat lah, kerja ke. I tak tahulah. Tak Okay. adalah dekat tempat yang travel-travel, Okay, tak. rumah. Sayang go. Strategi awak. Strategi tu what? Yelah untuk To survive defend lah. lah, to survive. Apa first steps you guys? Prepare defense lah for the home first. Prepare defense tu apa? Tak cukup detail. Detail baby, Kita detail. orang nak Yeah. inspiration ni. Macam kita tengok selalu lah. Macam kita selalu. Oh. Kita orang selalu je kalau tengok Giant zombie energy tu. semua kan. So
So rumah kita banyak kan, macam sliding door besar-besar Oh, kan. rumah kita banyak sliding door So, tau. we have Aku to- rasa Oh, zombie takkan pandai buka lah. Tak apa, you guys okay kot. tapi nanti dia tengok. Tak apa, tengok tu tak apa. Tengok nanti ramai-ramai tengok. Nanti sliding door tu boleh crack, pecah dia masuk. Oh. Okey, aku rasa ambil serius Okay, benda ni. yeah. Okey, kalau aku rasa kalau lah zombie ni memang betul wujud, kena ada apa tu, bilik bawah tanah. Something like that. Safe room macam tu. Safe room macam tu. So that bila benda-benda ni jadi, so kau boleh protect diri kau dekat bawah tu. Dan yang paling penting, makanan memang cukup untuk kau survive. Nampak aku dah Tapi prepare tau. air macam mana? Ha? Nak minum apa? Air pula. Boleh siap-siap lah untuk kat bawah tu. Terus Besar beli ni bilik ni. mineral. Besar. Ya biasa-biasa ke? Bilik ni memang besar. Dalam 2 ekar punya bilik bawah tanah. Dia bukan bilik lah. Dia dewan. Dia jadi dewan. Dia jadi dewan. Okay, faham. So cerita dia, kalau ada zombie apocalypse, my first step adalah untuk call you guys, dapat location rumah and datang. Itu strategi I lah yang terbaru. Yes, bagus. Boleh Strategi sebab bagus. korang kan ada dewan semua kita dah orang stocking. yang antara orang yang kau boleh harapkan lah. Sebab kita dah prepare awal dah. Okay, cantik. Dan kalau kita nak kena duduk kat situ lama-lama, entertainment dah ada. You guys boleh dancing. Semua tu. I tengok Kau korang ingat buat kita TikTok. orang monyet? Tak. time tengah apocalypse, you guys buat TikTok sikit. I dah Yes, kita terhibur boleh, dah. benda semua boleh settle. Cuma payment je. Sebulan adalah dalam Oh, 5. ada rental. Come Oh on my lah. God. Takkanlah free. Kawan Tak still tahu lah. kawan. Tapi kalau zombie apocalypse, rasanya bank account I dah close down. So I tak tahu macam mana nak bayar. Tapi betul lah, aku akan ready bilik bawah tanah kalau benda ni betul wujud. Kalau lah bilik bawah tanah tu memang tak ada lah, aku mungkin akan tutup semua senyida. Aku guna apa-apa benda macam surat khabar ke apa, so that zombie tak akan tahu kita orang dekat rumah. Oh, strategi tak? Power tak? Tapi Sebab zombie tahu diorang, kahwin dengan saya. diorang nampak ke diorang bau? Diorang boleh nampak yang bau lah. Dua-dua. Depends zombie lah. Oi. Depends betul-betul serius ni. Depends zombie. Kalau Zombie ni dari cerita mana? Sebab Resident lain-lain. Evil boleh nampak, boleh bau. Oh. Kalau I Am Legend tak boleh kena cahaya. So dia keluar time malam je. Malam dia boleh nampak. So kau kena tutup bagi gelap rumah. Waktu Kau nak cerita apa? Tapi Movie okay mana? sikit kalau kita dapat I Am Legend punya zombie. Sebab at least daytime tu kita boleh lari. Kalau World War Z punya zombie, kau sakit je lah. Kau sakit, zombie tu tak akan makan kau. Oh, serius? Ya, World War Z punya. Macam kau flu ke, kau demam ke, zombie tu takkan attack kau. Yes, aku dah tahu dah apa jenis zombie kau nak. You dah Sebab tu prepare for semua. kau kena, nanti aku send location rumah kau. Okay, cantik. Settle. Okay, rapid fire yang terakhir. Favorite joke. Favorite Kita suka dad jokes. So, nak check sama ada the dad in the room nak mulakan ke tak. Okay, favorite joke. Favorite show. Favorite joke. Teka-teki lah. I selalu panggil joke. Rupanya sepanjang ni yang I bagi tu bukan joke pun. Ni seteka-teki. Teka-teki. Oh. Baru-baru ni saya bagi awak teka-teki. Sekejap biar aku fikir. Aku tak ingat lah teka-teki. What was it? Ha? Apa teka-teki? Saya bagi awak. Sekejap. Aku lupa. Okay, jap. Sambil you guys tengah brainstorm, I ada sediakan 2 teka-teki untuk you guys. Are you ready? Okay. Okay. Nak dengar tak? Okay. Jangan hamba tau, Amy. Okay, baby. Saya tak boleh janji lah part tu. Dia memang Nak akan baby hamba. answer. This one. Okay. Okay, baby Answer. answer. Huruf apa yang paling havoc sekali? A. A for Ain. Dah dekat dah tu. Okay, saya huruf apa? Huruf apa yang paling heboh? Dia ni fikir macam saintifik sangat lah. Ain. Betul Ain Ya. Sebab huruf Jawi kan? Ain. Oh. Ain. Huruf Jawi punya Ain. Oh, betul lah. Aku betul lah. Ain. Bahasa Jawi pun Dah Ain. dekat dah. Tapi tadi Ain cakap A. Ini teka-teki ke gaduh? I gaduh. Gaduh. Okay. Nak dengar yang next? Okay. Belum bagi dah gelak ni. Ni macam awak ni. Mi apa yang akan selalu ikut je apa yang you cakap kan? Mi apa yang ikut aku cakap, akan ikut kita cakap? Mi rebus. Mirul. Dia lawak. Okey, aku nanti nak record. Masalah ni dia cakap mi. Mi Mirul kat rebus. sebelah macam Okay. Lah weh, nanti nak voice note tu aku nak buat frame kat rumah. Mirul. Akan ikut macam mana ya. Mirul. Sayang, kita share lah satu tu. Itu sample. You guys ada tak? Kita jual. Okay. Geng, korang ada tak? Aku ada. Okay. okay. Kalau Michael Jackson Ah. buka butik, apa nama butik dia? Tak tahu. Tak tahu. Geng, siapa nak volunteer? Apa nama butik dia? Tak tahu. Bad.
Atau Sikit lagi. Tak tahu. Jawapan dia Billie Jeans. Gelak. Kuat lagi. Billie Jeans. Billie Jeans. Okay, dah teruskan. Ada lagi. Okay kan? Okay, sekejap aku cari lagi. Ada satu. ada ke? Okay, apa yang korang panggil? Alah, aku lupa. Okay, sekejap. Apa alah, tak ingat lah yang apa yang saya selalu bagi awak yang bodoh-bodoh selalu. Banyak betul saya bagi awak. Apa yang kalau dwarf having a meeting, ingat tak saya? Aduh, tak ingat lah weh. Tak ingat lah. Korang ada ke? Adalah, ada. Jenis Manalah dia social jumpa. media apa yang paling digemari pelakon? Social media apa? Yes. TikTok. Drama TikTok. Drama TikTok. Ya. Hamba sikit lah tadi tapi yang bagi tahu dia. Sikit lah. Tapi tak apalah. Korang layan je lah. Jalan. Alright, itu je untuk kita punya episod hari ni. Thank you guys so much. Thank you Thank Amy. you. Thank Sudi bagi you. kita orang. Sorry kita orang macam lambat gila. Tak lambat langsung. Tak lambat, okay. Tak, okay je on time. Okay, on time? Yeah. Yes. Sebelum kita tamatkan, you guys ada apa-apa tak nak cakap dekat you guys punya followers, supporters sepanjang ni? Okay, saya nak cakap Wakil family Amirul. Go. Don't forget to click the like button. Tak. Bukan. Kita promote YouTube. Okay, sorry. Ya Allah, dia promote YouTube Apa dia? pula. Cakap thank you so much. Thank you so much support. for supporting us. Support lagi lah. Tak sweet lah yang diorang nak masuk lagu sweet-sweet tu susah ya. Nak buat content sweet. Apa? Ucapan sweet-sweet untuk fans kita. Weh, lama betul ni esok berhabis ni. Okay, enjoy the show. Thank you for support. Dia promote show kau ni weh. Bukan untuk kita orang. Tak boleh promote kan? Untuk kita yang. Jangan promote Sembang Entertainment. Okay, don't promote Ain Sembang Entertainment. Apa? Ya Allah. Ya Okay, Tuhan. sabar. Okay sayang. Saya relax minum air. Okay, biar saya promote. Sa Ain cakap. Okay, thank you guys sebab selalu support kita orang. Amy jangan gelak sangat. Okay guys, thank you so much sebab support content kita orang semua. And then apa-apa content kita orang korang terima. And then thank you untuk semua doa korang selama ni. Especially baru-baru ni bila Soraya jadi macam tu. Banyak sangat yang dapat DM. Banyak sangat yang dapat message. Thank you so much mendoakan Soraya. And doakan korang sentiasa happy. Especially untuk 2024 ni. Moga korang punya vision, resolution korang tercapai. InsyaAllah. Thank you guys so much sebab sudi meluangkan masa bersama kita hari ni. And kepada Oppo sekali lagi, thank you so much for being our sponsor for this episode. Korang jangan lupa lah untuk check out the Oppo Reno 11 series 5G. Dan macam biasa kita akan jumpa lagi next week, same time, same place in Studio Sembang. Bye. Bye baby, bye. Bye. Saya macam oh my god, thank god. Thank you.